Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alexa binti Muhammad Sulaiman, pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Institut Pendidikan Guru Temenggung Ibrahim, Johor. Saya daripada kelas PAKK 2. Ini adalah dapatan tugasan saya bagi subjek PAKK 2193 di Perkembangan Awal Kanak-Kanak. Tugasan ini memerlukan saya untuk membuat satu pemerhatian terhadap seorang kanak-kanak yang berumur di antara 0 hingga 6 tahun. Tujuan pemerhatian ini adalah untuk melihat perkembangan kanak-kanak tersebut dari segi fizikal, sosio-emosi, bahasa dan juga moral. Pemerhatian dalam pendidikan awal kanak-kanak bertujuan untuk melihat perkembangan secara holistik. Pemerhatian merupakan satu kaedah umum yang mudah dikendalikan dan mesra kanak-kanak kerana ia dilakukan secara semula jadi. Ia boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Untuk laporan perkembangan ini, saya memilih seorang kanak-kanak yang berumur 4 tahun. Untuk laporan perkembangan awal kanak-kanak, saya memilih seorang kanak-kanak yang berumur 4 tahun, perempuan, dan dia bersekolah di Tadika Bijak Fikir. Kanak-kanak ini bernama An-Nur Aisyah binti Muhammad Her yang lahir pada 6 Ogos 2017. Kanak-kanak ini adalah seorang kanak-kanak yang ceria, yang bersemangat, yang comel dan seorang kanak-kanak yang aktif. Dia merupakan seorang kanak-kanak yang normal. Untuk sepanjang tempoh pemerhatian saya terhadap Aisyah, dia merupakan seorang kanak-kanak yang normal, yang sihat. Iaitu pertama sekali saya membuat pemerhatian terhadap perkembangan bahasa dan konektif Aisyah. Iaitu dia sudah tahu untuk menyebutkan nama-nama bahagian tubuh badannya, dah boleh faham apa kita bagi arahan kat dia dan boleh berinteraksi antara cikgu dan murid. Okey, dia boleh juga menamakan nama haiwan dan boleh menggunakan perkataan seperti nak makan, nak pergi tandas, cikgu Echan nak ngantuk, seperti tu. Dan dia juga boleh melukiskan bulatan dan juga pangkah, serta dia boleh menulis nama dia sendiri, seperti video ini. Slanting, cross. Okay, I one titik. Okay, S. Selain itu saya mendapati Echa juga dia boleh menjawab soalan-soalan yang ditanyakan kepadanya, seperti contohnya ayah kerja apa, ayah kat mana, ataupun ibu atau umi kat mana, macam tu. Okey, selain tu Aisyah juga boleh berceritakan tentang apa yang berlaku padanya. Seperti contohnya dia datang ke sekolah dan dia boleh berceritakan apa yang telah dia makan pagi tadi ataupun yang berlaku semalam. Seterusnya saya juga melakukan pemerhatian terhadap sosial emosi Aisyah ini. Sosial emosi ini ialah perasaan dan pemikiran individu dalam konteks hubungan sosial menurut Daniel Goleman. Sosial emosi sesuatu perasaan dan pemikiran yang tersendiri di bawah psikologi dan biologi serta ada kecenderungan yang berbeza untuk bertindak. Dan Albert Bandura juga menyatakan bahawa keupayaan kendiri merupakan keyakinan individu dalam melakukan suatu aktiviti yang sangat penting dalam perkembangan sosial emosi. Baiklah, terdapat setelah saya melakukan beberapa perhatian terhadap Aisyah, saya mendapati dia boleh meluahkan rasa kasih sayang dia terhadap orang sekelilingnya, seperti dia boleh mengatakan sayang cikgu, dia boleh menunjukkan seperti sini mini love orang kata kan. Ini adalah salah satu kelebihan Aisyah. Dia juga boleh meluahkan perasaan marah dia, perasaan malu dia sebagai seorang perempuan. Dia sudah tahu malu. Seperti contohnya bila dia buka seluar, dia malu bila ada orang yang nampak dia atau yang tengok dia. Dia boleh tahu bezakan lelaki dan juga perempuan. Dan juga boleh Aisyah juga telah boleh memahami sesuatu
tanggungjawab. Contohnya cikgu bagi tanggungjawab kat dia, Echa tolong cikgu kemas mainan, dan tengok kawan-kawan, ajak kawan-kawan sekali untuk kemas mainan. Dia boleh bantu cikgu, dia boleh faham tanggungjawab dia adalah untuk mengemas mainan dan mengajak kawan-kawan untuk mengemas sekali. Dan tu, selain itu, Aisyah juga menunjukkan perasaan, bersikap sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Apabila kita bagi dia kerja ataupun sesuatu aktiviti, dia akan melakukan bersungguh-sungguh untuk memenuhi sesuatu aktiviti itulah. Baiklah. Seterusnya, Aisyah juga senang untuk menyesuaikan diri dalam situasi baru. Contohnya, dia datang sekolah, dia tak menangis, dia tak merengek. Dia senang saja untuk menyesuaikan diri dengan kawan-kawan yang baru di persekitaran baru itu. Dan dia mudah mula mempercayai orang-orang dewasa seperti guru. Dia selalu berdamping dengan cikgu. Dan dia juga pandai mengawal perasaan diri dia sendiri. Baiklah. Seterusnya, saya membuat pemerhatian terhadap Aisyah, iaitu menggunakan melalui perkembangan fizikal. Perkembangan fizikal terbagi kepada dua, iaitu motor kasar dan motor halus. Motor halus ialah kebolehan menggunakan otot-otot kecil pada tangan, pergelangan tangan dan jari-jari serta aplikasikan koordinasi mata dengan tangan yang melibatkan keupayaan untuk menulis, memegang objek kecil dengan jari, meramas objek yang kecil, membutang baju, mengikat kasut dan sebagainya. Motor kasar pula ialah kebolehan menggunakan otot-otot yang besar terdapat pada badan, iaitu seperti tangan, kaki, dan pergerakannya tertentu seperti berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Motor halus Aisyah ni seperti menulis, mengoyak, mengenyuk. Tu semua masih perlu diperbaiki lagi kerana tangannya belum kuat lagi untuk membuat motor halus dengan baik. Seperti dia boleh menulis, cuma bila dia menulis tu dia punya tangannya belum kuat lagi untuk memegang pensel tu dengan baik, dan tulisannya belum lagi cantik sangatlah. Tapi huruf yang ditulis tu kita boleh nampak bentuknya. Okey. Seterusnya, dari segi motor kasar pula, Aisyah ni boleh menguasai berlari, menendang bola, juga boleh membaling bola, boleh menangkap bola dengan baik. Dan koordinasi mata dengan tangan dia adalah selari. Okey. Seterusnya ialah perkembangan moral. Perkembangan moral ini saya dapati daripada Aisyah menggunakan teori Lawrence Kohlberg, iaitu perkembangan moral ini terbagi pada 3 tahap, iaitu pra-konvensional, konvensional dan post-konvensional. Untuk melalui pemerhatian, saya mendapati bahawa Aisyah ni adalah di peringkat pra-konvensional, iaitu patuh pada arahan yang diberikan untuk mengelakkan denda dan suka melakukan sesuatu untuk mendapatkan ganjaran. Seperti contoh, Aisyah ni senang untuk dia mudahlah untuk kita bagi arahan kat dia. Dan juga kalau kita cakap siapa tak duduk, cikgu marah, dia terus duduk. Macam tu. Baiklah, maksudnya dia seorang yang dia kanak-kanak yang pra-konvensional, dia memikirkan diri dia sendiri saja. Kesimpulan yang saya boleh buat daripada dapatan kajian saya, dapatan laporan saya ini ialah pendidikan awal kanak-kanak membantu kejayaan kanak-kanak di sekolah pada masa akan datang. Potensi pembelajaran bermula daripada sejak mereka daripada kecil, yang ketika dia dilahirkan, malah dalam kandungan lagi. Jadi ibu bapa dan juga orang sekeliling serta guru dan pengasuh adalah orang yang paling rapat dengan mereka untuk mereka berkembang. Jadikan pada ketika ini pendidikan secara holistik dapat dikembangkan. Personaliti dan sasiah kanak-kanak ini juga boleh terbentuk dengan baiknya.
ialah seperti perkembangan yang kita telah bincangkan tadi, iaitu perkembangan emosi, perkembangan bahasa, perkembangan fizikal dan perkembangan moral. Semua ini kita boleh bentuk daripada mereka kecil lagi. Jadi saya simpulkan bahawa perkembangan sosial ini ialah mampu mengawal emosi, berdisiplin, mengikut arahan, beradab sopan, boleh membina hubungan dengan rakan sebaya, dan percaya kepada Tuhan. Selain itu, perkembangan bahasa pula ialah dapat berkomunikasi dengan baik, dapat melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa ataupun ekspresi muka dengan yang betul, dan boleh menguasai literasi awal seperti menconteng, membaca, meminati buku, serta boleh menggunakan buku dengan betul. Dan juga dari segi fizikal, kanak-kanak mampu untuk menguasai motor halus dan motor kasar mengikut tahap perkembangan dan umur masing-masing, dan boleh menguruskan diri sendiri seperti mandi, pakai baju, buka baju, pakai kasut, dan sebagainya. Dan juga dari segi perkembangan moral, iaitu ada 3 peringkat, peringkat pra-konvensional, konvensional dan post-konvensional. Dan kebanyakan kanak-kanak memang berada di peringkat pra-konvensional, iaitu lebih pentingkan diri sendiri. Sekian saja pembintangan laporan kajian saya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video saya ini memahami apa yang saya bentangkan. Dan itu sahaja daripada saya, Alia Izzati binti Muhammad Sulaiman, Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak kelas PAKK 2. Sekian, terima kasih.